リンクスタート。Kunyala masih menunggu nih. Udah sampai-sampai Dato. Bapaknya Dato. Saya sudah sampai. Hormat besar, Pak. Selamat pagi, Dato. Oke, Dato. Pagi. Warga Audex sekalian, apa kabar kamu? Sehat juga, Pak? Uang sehat nih, Dato. Beri-beri kepada saya. Yang biasa dia Dato. Saya sakit nih. Sekiranya Anda selalu sakit, sakit sendi kah, sakit tulang kah, sakit hati pun, jangan risau. Sekiranya kamu bangun di saya akan membina hospital besar lagi dari Queen Elizabeth. Jadi saya akan memastikan, kesimpulannya saya memang akan memastikan kesehatan kamu akan terjamin. Hospitalnya Dato. Dokter kader. Memanglah ada dokter kalau Ya, Mana saya tahu? Kita dari shop tadi. handsome lagi nas dia. handsome. Saya tidak mau gaji nurse yang begitu. Saya mau nurse yang lulusan luar negeri, bukan kerjaan pula. Oke, kita sambung. Kalau saya buat di hospital kan, tidak perlu lagi kamu hantar anak-anak kamu pergi di Queen Elizabeth. Jauh tuh. Nanti di ambulan keluar sudah. Nanti tidak sempat kamu ke sana. Terus kalau cakap mau kasih siap-siap 7 hari sudah. Selain itu kan, selain hospital, untuk menjana ekonomi, saya akan membina sektor pelancongan di sini. Saya akan buat resort, chalet, kawasan scuba. Macam orang putih itu suka scuba. Harus banyaklah yang putih pelancongan. Apa juga yang kami dapat nih daripada aktiviti pelancongan tuh? Jangan-jangan Dato ini mau keuntungan. Mana ada keuntungan kita bagi-bagi, Mbak. Kalau ada pelancongan kan, kita akan dapat memaksimumkan ekonomi di Odek. Bukan itu saja, jangan menyambung tak bisa bercakap. Alif juga akan terkenal di seantero dunia. Pelancong dari Jepun, dari Amerika. Ayo, semua orang pergi sini. Kamu tidak mau kan ada orang luar pergi sini? Yang penyanyi K-pop pun tak ada Dato. Ada K-pop, J-pop, semua ada. Cantik lagi rambutnya dan rambut kau. Wah, semua ada? Iya, semua ada. Hebat kali. Hebat. Hidup Dato! Hidup Dato! Jadi yang paling penting pilihan raya nanti 2018 tahun depan tuh undilah saya Dato Beatrice, undi calon nomor 1 Anda. Jauh lebih lama-lama Dato. Tidak boleh mimpi-mimpi, mesti undi terus. Oi Dato, selamat datang Dato. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, pagi. Wahai penduduk Odek sekalian, saya Dato Brenda ingin bertanyakan pendapat kamu. Apakah pembangunan yang kalian inginkan untuk saya bangunkan sebagai wakil rakyat di Empire Odek ini? Kami tidak mau pembangunan, Dato. Kami mau penjagaan kelestarian pantai Odek kami. Betul, kami sebagai warga Empire Odek ini, kami tidak mau pembangunan. Hal ini disebabkan pembangunan membawa kepada hakisan dan pencemaran di Odek. Ya betul. Lihat saja sampah-sampah yang berada di pantai ini. Mencemarkan pinggir pantai di Odek. Saya tidak setuju pembangunan dijalankan di kawasan ini. Sekiranya itu permintaan kalian, kita hanya akan mengekalkan ekosistem sekitar pinggir pantai Odek. Tiada pelancongan, tiada pertanian, dan perindustrian juga diharamkan di sini. Apa kalian setuju? Setuju, Dato? Setuju. Setuju? Setuju? Setuju, tapi tidakkah itu merugikan kalian? Kawasan ini berpotensi untuk dimajukan.
Kami tidak mau kemajuan, kami tidak mau keuntungan. Kami hanya mau kawasan Odek ini kekal seperti sekarang. Ish, Ya. saya boleh memajukan kawasan ini dan sekaligus memelihara Ini sudah mengganggu campaign saya. Saya Datuk Brenda, ini adalah manifesto saya. Tapi bagaimana? Kalau Anda tahu, datanglah ke manifesto saya nanti. Selamat sejahtera Bapak sekalian. Selamat sejahtera Selamat Datuk. Datuk duduk. Apakah kalian sudah bersedia untuk mendengar segala pendapat dan perancangan saya sekiranya saya menjadi wakil rakyat di kawasan ini? Jangan risau, saya akan memberikan masa untuk sesi soal jawab nanti. Tidak payah panjang lebar Datuk. Terus masuk pada isi ucapan saja. Oke, sekiranya saya menjadi wakil rakyat di kawasan Odek ini, saya akan memastikan kawasan ini maju dan dalam masa yang sama keseimbangan ekosistemnya juga terjaga. Jangan bergurau Datuk, bukankah susah untuk menangkalkan keseimbangan pinggir pantai jika pembangunan seperti itu dijalankan? Sukar, tapi tidak mustahil bukan? Oleh hal yang demikian, saya akan mempraktikkan sistem pengurusan pinggir pantai yang bersepadu di Odek ini. Datuk, sistem pinggir pantai yang bersepadu itu apa? Kami ini penduduk yang kurang pendidikan. Boleh terangkan tak, Datuk? Ya, Oke, betul. Dato' akan terangkan. Sistem pengurusan bersepadu merupakan satu penggabungan proses, tata cara, dan amalan yang digunakan oleh sesebuah organisasi untuk melaksanakan dasar organisasi tersebut. Seperti kata Waltrip dan Cookson 1993 yang menyatakan bahwa sistem pengurusan bersepadu adalah suatu sistem pengurusan yang bersifat menyeluruh, difahami dan terbuka. Menyeluruh? Macam mana menyeluruh tuh? Ya, saya paham menyeluruh. Menyeluruh yang saya maksudkan di sini ialah pengurusan ini meliputi semua aktiviti organisasi. Sebagai contoh, sekiranya kita ingin membangunkan kawasan Odek ini, kita juga perlu memastikan langkah keselamatan alam sekitar dan fizikal terjaga. Kita akan memastikan persekitaran pinggir pantai ini tetap seimbang dan tidak terjejas. Oh begitu. Jadi bagaimana pula dengan pengurusan pinggir pantai bersepadu itu Datuk? Sedang kurang pasti, kurang pahamu. Begini sebenarnya, tidak banyak berbeza dengan sistem pengurusan sedia ada. Organisasi atau pihak saya akan menyediakan dasar yang mengandungi objektif dan matlamat yang perlu dicapai, menyediakan dan mematuhi prosedur perancangan, melaksanakan semua perancangan yang telah dilakukan, membuat pemeriksaan dan tindakan korektif terhadap proses, dan akhirnya melakukan penilaian semula terhadap semua aktiviti pengurusan bersepadu yang dilakukan. Semua proses hendaklah dilakukan secara berterusan dan berulang-ulang bagi membolehkan kita mencapai tahap pembaikan berterusan. Boleh tak Datuk bagi contoh pelaksanaan program tersebut? Begini wahai warga Odek yang dikasihi, sebelum sesuatu pembangunan atau pemajuan itu dilaksanakan, pihak saya akan membuat perancangan secara terperinci bukan sahaja dari aspek berjayanya pembangunan tersebut, kita juga akan melihat sejauh mana pelan pembangunan atau proyek yang dilaksanakan itu akan mengganggu serta menjejaskan ekosistem pinggir pantai di Odek ini. Sebagai contoh, sekiranya perindustrian seperti kilang dibina, kita akan memastikan sisa industri yang dialirkan ke laut ditapis dan dikurangkan ketoksikannya secara maksimum. Begitu juga dengan pelancongan, sekiranya chalet atau resort dibina, pihak kami akan memastikan risiko hakikat dan pencemaran dapat dikawal secara terus dengan membina gabion dan memasang jaring perangkap sampah daripada mencemarkan laut sekaligus melakukan pembersihan pada selang masa yang ditentukan. Wah, panjang dan lebar penerangan Datuk ini. Tapi saya mau bertanya, adakah pengurusan bersepadu ini hanya dipraktikkan oleh orang atasan seperti Datuk saja? Bagaimana dengan orang awam seperti kami? Soalan yang bagus. Pengurusan pinggir pantai bersepadu ini bukan sahaja membuat pendekatan kepada pihak atasan, namun juga memerlukan kerjasama dan pendekatan dilakukan terhadap orang awam dan pekerja. Sebagai contoh,
Syarikat Pelancongan dan Perindustrian akan meletakkan polisi dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pekerja bagi menjamin keseimbangan ekosistem pantai di Odeh. Dendaan dan pelan secara struktur dan bukan struktur boleh dikenakan ke atas penduduk dan pengunjung. Tapi bagaimana kita hendak mengekalkan pengurusan ini secara berterusan dalam jangka masa yang panjang? Oke, terima kasih. Sistem pengurusan bersepadu berbeza daripada sistem pengurusan biasa kerana ianya akan memastikan pelan yang dirancang, dilaksanakan dan pemantauan pada selang masa ditetapkan. Selain itu, penambahbaikan juga akan dilakukan dari masa ke semasa. Macam kata orang, plan, do, check and act. Wah, wah, wah. Plan, do, check, and act. Saya setuju Dato. Gimana Dato nih? Lambat. Batu dan batu. Memang BRP ini begini selalu lambat. Janji plastik nih. Janji orang. Dato ini main tidak aja masuk ke rumah. Coba Dato duduk. Selamat datang dan selamat sejahtera warga Udik sekalian. Selamat datang dan selamat sejahtera Dato. Selamat datang Dato. Buat cerita doa. Duduk dia sendiri. Untuk saya hadir dalam KBD ini adalah untuk menerangkan serba sedikit berkaitan dengan proyek dan rancangan yang akan saya laksanakan sekiranya saya jadi wakil rakyat di Odek ini. Sebelum saya mendengar luahan hati kamu semua, sebagai wakil rakyat saya akan memastikan kebajikan rakyat, mengutamakan penyediaan peluang pekerjaan bagi menjamin taraf hidup kalian akan dapat ditingkatkan. Bagaimana nih Dato? Macam menarik janji manis kau nih Dato. Saya pun lama sudah menganggap nih. Oke, sabar-sabar Ama, ini yang saya mau sekarang dilepas di. Belum habis orang bercakap sudah dia menyapu. Itu. Sadar pula. Oke, sabar Ama. Jangan bergaduh, nanti tidak jadi semuanya kampanye. Oke, untuk memastikan kebajikan rakyat terjaga, saya akan membina kilang-kilang pemrosesan sumber laut seperti kilang belacan, kilang ikan masin, kilang apa saja lah yang saya buat di sini. Nah, kalau ada ini kilang, kamu bukan saja dapat kerja, malah sudah mudah lagi menghantar hasil tangkapan laut kamu. Tak payah jauh-jauh pergi hantar di kilang di mana-mana. Banyak juga tuh dapat duit sini. Kilang belacan. Ikan masin. Dato ini mau cari pasal kah? Mentang-mentang kami di sini pinggir pantai. Mau juga semua kilang pasal produk lautan. Bagus kalau kilang ikan sardin kah? Mau juga kami. Ini tidak mudah saya kerja di kilang tuh. Tidak kelas, oke? Tak nak. Sudah ada kerja memilih lagi. Sukati. Sabar kamu. Sabar kamu. Saya belum habis cakap lagi nih. Oh. Proyek seterusnya saya akan jalankan ialah membina pertempatan penduduk yang mewah setara dengan penduduk di bandar. Nah, kamu tidak tertarik tadi? Tempat tinggal mewah. Lepas itu kamu dapat kerja dalam bidang pembinaan lagi. Tidak maulah kerja pembinaan sudahlah bahaya. Penat lagi. Alamak, saya belum kawin lagi nih. Adik, coba orang sendiri memilih. Nah, paham sudah kamu? Kalau saya jadi wakil rakyat sini, tidak kamu susah-susah pergi sana bandar cari kerja. Bukan lagi dapat print, dapat rumah mewah free lagi. GST tiada. Macam menarik juga lah. Manis juga janji-janji Dato ini. Tapi saya terpikir kalau kita terlampau buat tuh aktiviti perindustrian semua itu, tidak akan menjejaskan pinggir pantai Dedek. Tidakkah kamu terpikir begitu? Banyak tuh ya yang aku pikir tadi.
Aku mah yang dulu mau cakap nih, aku mah dulu yang Eh. duluan. Iya, saya pun berpikir juga tadi. Sama-sama lah. Datuk, jawab aku punya soalan. Nah iya, kalau pesawat terjejas tuh, belakang kira. Kalau terjejas pun, nanti kita boleh pelihara balik. Yang penting, kebajikan rakyat terjamin. Sama kita dapat duit. Jangan kamu lupa undi ya, wakil rakyat ke berapa? Keempat. Empat. Boleh bang, kalau mau tahu. Tanda X di tempat tuh. Oke. Pastikan aja Siti ada Datuk. Oke. Tidak ada Oke, Datuk, rumah Tante mewah. cantik. Oke Datuk, baliklah Datuk, bye. Terima kasih, Datuk. Mama. Jangan lupa janji tadi Datuk. Oke. Aku tuntut sampai akhir. Oke.